Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan agenda dan kerja buat yang telah dirancang sebegitu lama, iaitu seminar Puisi Kelantan 2020. Terlebih dahulu, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada jawatankuasa penganjur yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya turut serta dalam pembentangan dalam seminar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, pada hari ini saya akan memperkatakan aspek pemikiran Datuk A. Aziz Rahman dalam kumpulan puisi A. Aziz Rahman yang bertajuk Bicara Kasih. Kalau kita membaca puisi-puisi A. Aziz Rahman, Datuk A. Aziz Rahman dalam Bicara Kasih, banyak puisi-puisi yang menyentuh hati nurani, cinta dan kasih sayang dalam pelbagai aspek. Saya merasakan cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri Datuk A. Aziz Rahman begitu mekar, harum, semerbak. Apa yang ada pada dalam diri Datuk A. Aziz Rahman telah diterjemahkan di dalam kumpulan puisi Bicara Kasih ini. Kalau sebelum ini aspek pemikiran Datuk A. Aziz Rahman dalam Bicara Kasih pernah diperkatakan oleh tokoh terkemuka iaitu Muhammad Uthman Al-Muhammadi Arwah semasa menjadi fellow amat utama akademik Instek yang memperkatakan tentang tulisan Datuk, iaitu berkaitan dengan beberapa unsur yang sangat penting, iaitu unsur Islam yang sangat kuat, pemaparan Islam sebagai keseluruhan cara hidup, keimanan yang menjamin kehidupan yang bernilai, serta beberapa aspek lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya berbicara tentang pemikiran Datuk A. Aziz Rahman, elok saya mulakan dengan moto Datuk yang menyentuh perasaan nurani manusia. Ia menjalin kasih murni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan keturunan anak Adam, menjaga agama, keturunan dan kemuliaan bangsa. Perkara pertama yang saya akan perkatakan pada hari ini ialah bagaimana Datuk A. Aziz Rahman yang pertama sekali ialah cinta akan dirinya sendiri. Kalau kita lihat dalam sajak-sajak beliau, beliau selalu bermonolog dengan jelas yang menyentuh kasih sayang akan diri sendiri, kasihan pada diri sendiri. Sebab itu dalam tulisan beliau, dalam puisi sedekah kepada diri, maknanya apabila kita sayang kepada diri kita sendiri, Datuk A. Aziz Rahman sedekahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Kumohon terjadi sedekah diriku kepada diriku. Wa ima dari sebiji kurma secangkir air adalah madu, buat penawar dahaga rindu bagi musafir yang lalu. Itu ialah baik-baik dalam sajak sedekah kepada diri.
Saya lihat juga Datuk Aziz selalu bermuhasabah. Ya Allah, ya Tuhanku, siapalah aku? Tanpa kasih sayangmu, hidup tak tentu. Jelas bagaimana Datuk Aziz Rahman ni, dia menyayangi dirinya. Selain pada sedekah, dia bermuhasabah. Sentiasa bermuhasabah. Dan ada juga yang saya jumpa ialah sentiasa memperingati diri sendiri. Terutama dalam sajak iaitu kelir hidup. Kasih Allah dalam hisab rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Selain daripada cinta akan diri sendiri, dalam antologi puisi ini, pemikiran Datuk Aziz Rahman ni, dia sayang juga kepada keluarga. Terutama ialah sayang kepada isteri. Iaitu jelas dalam sajak buat isteri, iaitu berpegang tangan seia sekata, kita turuni lurah sengsara, kita naiki gunung bahagia. Sambil aku menatap wajahmu, kau membalas pandanganku, terjadi titik bertemu kasih dan sayang, jalinan ikatan suci bersemai di hati. Diteruskan lagi dengan baik-baik, sentiasa terdengar bisikan isteri. Jelas ini digambarkan dalam sajak bisikan isteri. Abang, dakaplah daku, kuat-kuat. Sayangmu akan sangat ku ingat. Kasih sayang Datuk kepada isteri. Begitu juga kasih sayang yang sangat mendalam kepada anak-anak. Terutama dalam puisi Seri Kencanaku. Di tapak inilah putra-putriku bermanja, dinaungi harum kemboja, putih hati berbunga. Begitu juga dalam sajak putra-putri. Ya Tuhanku, berikan kami rahmat dari sisimu, sempurnakan bagi kami petunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga pada ayanda. Kalau kita lihat dalam sajak ayah, kasih sayang seorang anak begitu mendalam kepada ayahnya. Melalui baik-baik, suatu hari dimakanmu ayanda. Teringat aku kata-katamu, berhati-hati. Jadi Datuk, dia sentiasa mengingati apa yang pesanan yang diberikan oleh ayahnya. Kita manusia memiliki kebebasan. Disambung lagi dalam sajak itu, kita manusia memiliki kebebasan. Kumpul dosa atau pahala, pilih kiri atau kanan, setan atau malaikat, hayati siang atau malam, kita makhluk sempurna, bebas merdeka, punya akal fikiran, hati budi dan rasa. Jangan jadi mereka, jadilah diri kita. Kita manusia, dunia hak kita. Dalam sajak tu. Sebab semasa saya bersama-sama dengan Datuk Aziz Rahman, banyak dia menyampaikan perkara-perkara yang diberitahu oleh ayahnya. Dia bercerita kepada saya. Salah satu yang saya masih ingat lagi ialah apabila
Datuk ditawarkan sebagai calon Parlimen Pasir Putih kalau tak silap pada masa tu. Maka dia balik berjumpa dengan ayah, tanya ayah dia. Maka ayandanya memberi kata-kata yang menyebabkan Datuk terfikir sama ada nak menerima ataupun tidak berkaitan dengan menjadi calon Parlimen Pasir Putih pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita teruskan lagi. Kalau kita lihat, Datuk Aziz juga mempunyai perasaan kasih dan sayang. Ini bukan setakat pada diri keluarga, malah lebih luas kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat. Jelas kalau kita lihat dalam air mata kasih, bagaimana Datuk Aziz menyatakan rasa sedihnya apabila salah seorang isteri kepada rakannya telah meninggal dunia dalam sajuk air mata kasih itulah, iaitu, ya Allah, ya Tuhanku, hari ini Engkau tahu sahabatku kehilangan permata kalbu. Dari jauh berminggu, satu malam bertemu. Lucut nafas isteri tersayang dalam beradu, solehahnya melewati waktu malam syahdu. Datuk Aziz tujukan sajuk ini kepada sahabatnya apabila kehilangan isteri tercinta. Manakala semasa di Melbourne, Datuk Aziz pernah tulis satu sajuk, iaitu nasi lemak Melbourne. Maknanya hatta sebungkus nasi lemak Melbourne tidak ternilai budi dek emas setimbun. Maknanya tinggi kasih sayang itu. Maknanya sebungkus nasi lemak di Melbourne tidak ternilai budi dek emas setimbun. Ini jelas, nampak sangat. Sebab itu semasa saya bersama-sama dengan Datuk, saya rasa terasa kasih dan sayang Datuk tu kepada saya sebagai seorang, nak kata sahabat tak boleh, sebagai seorang anak lah. Anak tu anak sahabat lah. Anak dalam konteks sahabat. Datuk Aziz Rahman bukan setakat sahabat, malah melewati sanak saudara, jiran tetangga. Maknanya dalam sajak-sajak sedekah kepada diri, iaitu ada menyebut maafkan saya, iaitu dalam sebuah sajak yang saya jumpa dalam buku antologi Bicara Kasih ni, iaitu menyebut baik-baik, akan kuhulur makanan, akan kuberikan salam, akan kukasihi sanak saudara, akan kuhormati jiran tetangga, walaupun antara mereka kekurangan agama. Jadikanlah setitik sedekah selaut pahala. Maknanya dalam baik-baik itu nak menggambarkan sanak saudara, jiran, tetangga, pengulangan kata akan kuhulur, akan kuberi, akan kukasihi, akan kuhormati. Itu jelas menunjukkan nak meluahkan juga kasih sayang itu yang sangat mendalam. Selain pada sahabat, selain daripada sanak saudara. Manakala kasih sayang ini dilihat bukan